pagi dan salam sejahtera kepada anda yang berada di rumah maupun di luar rumah. Pagi ini kalau anda nampak ada dua bunga di set Sejahtera Asia dan semestinya bersama saya Jessica John dan juga Sharon Kezia. Lama tak tengok Sharon kan? Betul tu. Apa khabar Sharon? Sehat. Jess pula bagaimana? Sehat, selalu sehat Jess. Jangan risau Sharon. Sharon pagi tadi macam mana? Bangun pagi? Boleh bangun pagi? Boleh, sentiasa boleh. Kita cuba gagahkan diri untuk bangun pagi demi penonton-penonton yang berada di rumah. Dan saya kira setelah sekian lama, hari ini hari yang pertama kita berdua digandingkan. Ya Jess, setelah sekian lama kita tidak bersiaran. Dan saya kira juga agak jarang-jarang penonton di rumah untuk melihat dua bunga digandingkan bersama Jess. Ya betul. Dan juga hari ini, hari Rabu Sharon, 29 hari bulan September 2021. Topik yang kita akan kongsikan dan kupas bersama anda adalah depresi. Apa yang anda perlu tahu dan transformasi jebab dalam memperkukuh jalinan bersama masyarakat. Betul tu, dan Jess. juga Sharon, sebenarnya kita dah ada tetamu di talian. Dah ada tetamu. Jadi kita nak jemput tetamu kita bersama dengan Cik Awang Fadilah Awang Hussein, iaitu penolong pengarah Komunikasi Korporat dan Khidmat Pelanggan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Selamat pagi Cik Awang. Selamat pagi Cik Awang. Selamat pagi Jessica. Selamat pagi. Apa khabar Cik Awang? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia. Tapi sebelum tu Jess, sebelum kita kupaskan topik ini dengan lebih mendalam lagi, saya ingin kongsikan sedikit pengenalan berkenaan dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak yang merupakan adalah salah sebuah jabatan di bawah Kerajaan Negeri Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak yang sebelumnya dikenali sebagai Kementerian Kemudahan Awam yang mula berkuat kuasa pada bulan Ogos 2015 dan mula beroperasi sepenuhnya pada bulan April 2016. Dan juga Jabatan Bekalan Air Luar Sarawak ini dipertanggungjawabkan untuk mengambil alih peranan yang dipikul sebelum ini oleh pihak Jabatan Kerja Raya bagi mengurus serta menambah baik sistem bekalan air terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak, sekaligus menyelesaikan segala isu dan kemelut bekalan air dan juga penubuhan JBA LB Sarawak sebagai sebuah agensi baru Kerajaan Negeri Sarawak di samping mengurus peningkatan permintaan bekalan air bersih dan terawat terutamanya daripada penduduk luar bandar dan pedalaman Sarawak. Jadi kalau kita lihat sini kan Jess, kewujudan JBA LB Sarawak ini juga melengkapkan senarai pihak berkuasa bekalan air di Sarawak di bawah bidang kuasa dan pentadbiran Kementerian Utiliti Sarawak, iaitu Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Laku Management Sdn Bhd. Dapat lihat bahawa sokongan yang mereka berikan kepada kerajaan negeri untuk memastikan penduduk luar bandar khususnya mendapat bekalan air yang bersih. Jadi Encik Awang masih di talian? Ya, masih hebat di talian. Okey, masih di talian ya. Jadi sebagai permulaan Encik Awang, sebagai sebuah jabatan kerajaan Sarawak yang baru memasuki 5 tahun pengoperasian, apakah peranan sebenar JBALB Sarawak untuk rakyat Sarawak dan apakah tugas dan fungsi Seksyen Komunikasi Korporat dan Khidmat Pelanggan JBALB dalam memperkenalkan di mata masyarakat, terutama sekali kepada penduduk luar bandar Sarawak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Sarawakku sayang. Pertama sekali saya mewakili pihak jabatan merekamkan sedikit ucapan terima kasih kepada pihak TV Sarawak untuk menjadi tetamulah pada pagi ini dalam program Temu Bual Sejahtera Asia untuk kita membincang serta mengupas sedikitlah berkenaan dengan transformasi Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dalam kita memperkukuh jalinan bersama masyarakat. Terima kasih di atas persoalan daripada Jessica dan juga Sharon sebentar tadi. Seperti yang telah dinyatakan ya, tadi berkenaan dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak yang baru masuki 5 tahun pengoperasiannya. Secara ringkasnya Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak ini mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2016 ya. Dan kami mengambil alih tanggungjawab yang sangat besar yang ditinggalkan oleh Jabatan Kerja Raya melalui Seksyen Water Unit mereka. Dan itu peranan yang kami ambil dalam kita membekalkan serta menyalurkan air bersih, selamat dan berkualiti kepada penduduk di bumi Kenyalang. Itu peranan yang utama yang dipikul oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak dalam kita
merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memberi liputan 100% bekalan air bersih selamat dan berkualiti kepada penduduk di Bumi Kenyalang, terutama sekali kepada penduduk yang tinggal di suburban areas dan juga di rural areas pedalaman Sarawak. Itu tanggungjawab yang sangat besar. Selain itu, tanggungjawab Jabatan Bekalan Air Luar Bandar ini secara ringkasnya, ya, kami mengurus, mengendali serta menyelenggara sistem bekalan air di Sarawak ini, terutama sekali untuk penduduk-penduduk luar bandar Sarawak. Itu peranan secara ringkas, secara umumnya Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Manakala bagi Seksyen Komunikasi Korporat dan Khidmat Pelanggan ini, fokus utama adalah sangat penting untuk pihak jabatan. Kewujudan jabatan selama 5 tahun ini, kita terima pelbagai kritikan, komplain dan sebagainya. But it's okay. Itu normal dalam sebuah agensi kerajaan. Kita menerima pelbagai constructive criticism dan kami terima itu dengan baik dan sincere, dengan ikhlas. Demi untuk kita menyalurkan maklumat yang sahih, tepat dan benar kepada pengguna. Itu peranan Seksyen Komunikasi Korporat. Kalau dalam JBAP ini, kita ada seksyen operasi, technical, corporate planning dan sebagainya. Mereka fokus kepada pengoperasian JBAP. Tetapi bagi Seksyen Komunikasi Korporat ini, kami menguak-uakan segala perancangan daripada pihak JBAP supaya rakyat, terutama sekali penduduk di luar bandar itu mengetahui apakah program-program, projek-projek yang dilaksanakan oleh pihak jabatan demi untuk menyelesaikan isu-isu tertangguh bekalan air di Sarawak ini, terutama sekali penduduk luar bandar Sarawak. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, of course, JBAP ini masih baru. Jadi ramai kadang-kadang pengguna kami masih still confused dan masih menggelar kami juga, memanggil kami JKR, walaupun kami sudah 5 tahun beroperasi. So maknanya itu adalah tugas utama daripada pihak Seksyen Komunikasi Korporat untuk mempromosikan JBAP itu. Maknanya kamilah jabatan yang bertanggungjawab dalam membekalkan air bersih dan selamat dan menyelesaikan segala isu bekalan air luar bandar Sarawak ini. Itu antara fungsi-fungsi. Dan juga kami, of course lah, we will engage. Itu yang paling utama. Community engagement. Now, Jessica and Sharon, bagi rakyat, mereka inginkan informasi itu tepat dan cepat. Bukan seperti dahulu. Era kerajaan mengetahui segalanya itu sudah berakhir. Now, this is we talk about two-way communication di antara pihak jabatan dan juga pihak pengguna. So apa-apa ya, Cik Awang. Kita bila Cik Awang sebut tentang mentransformasi ni, salah satu agenda penting JBAP di Sarawak adalah untuk mentransformasi untuk menjadi salah satu sebuah agensi kerajaan yang disenangi di Sarawak. Apakah antara strategi yang dilakukan oleh pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak ini dalam proses transformasi tersebut? Okey, proses transformasi JBAP ini masih berterusan, ya, walaupun kita baru memasuki fasa awal lah penubuhan JBAP ini. Namun diketuai oleh seorang direktur yang berwawasan, Engineer Chan Kwek Shen, kami sentiasa ingin mentransformasikan jabatan supaya sebanding dengan jabatan-jabatan yang sudah lama bertapak di Bumi Kenyalang, dan akhirnya kami memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Bumi Kenyalang. Apakah antara transformasi yang dilakukan oleh pihak JBAP? Yang pertama sekali, pengimplementasian sistem grid bekalan air fasa yang kedua. Pengimplementasian ini adalah bermula pada pihak Kementerian Utilities Sarawak, dan akhirnya nanti this grid water system ini yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, anak Utom, akan mampu untuk mengimplementasikan, membekalkan 100% bekalan air ke seluruh penduduk Bumi Kenyalang sehingga tahun 2070. Itu perancangan jangka panjang, ya. Yang keduanya adalah dari sudut pengoperasian, kita mewujudkan satu pendokumentasian ISO 9000 supayanya
secara planningnya supaya pengoperasian kita lebih tersusun, teratur dan sistematik dalam kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Bumi Kenyalang. Yang ketiganya, kita mempelbagaikan, ini fokus daripada Seksyen Komunikasi Korporat, mempelbagaikan program-program jalinan kemasyarakatan agar this community engagement kita dapat menyalurkan segala informasi yang sahih, tepat dan benar kepada masyarakat, dan kita menangkis segala persepsi kurang enaklah berkenaan dengan jabatan. That's why this community engagement is really important. Next transformation adalah sejajar dengan hasrat kerajaan Sarawak di bawah teraju yang amat berhormat Ketua Menteri. Kita juga meneruskan pendigitalan Jebab Sarawak. Maknanya nanti perkhidmatan bekalan air itu kita akan digitalizekan. Ini proses ini sedang berlangsung dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan salah satunya adalah perwujudan call center. Maknanya kita dah mewujudkan command center dan call center. Itu antara transformasi Jebab Sarawak lah. Ya, Cik Awang, kita setuju bahawa memang apa yang dikongsikan oleh beliau sebentar tadi bahawa maklumat perlu disampaikan secara sahih, secara tepat kepada masyarakat, kerana itulah mereka memerlukan sokongan dan juga mereka memerlukan engagement daripada orang ramai dalam memastikan usaha mereka untuk membekalkan air ke seluruh pelosok negeri Sarawak, khususnya kawasan luar bandar itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, Jess. Sebenarnya banyak lagi kita akan kupaskan isu ni, Jess. Yang paling penting sebenarnya, Sharon, peranan yang menyediakan bekalan air bersih selamat dan berkualiti kepada penduduk di bandar ataupun di luar bandar sendiri itu adalah penting. Dan sebagai salah satu organisasi yang baru pemerintahan Sarawak kan, sudah tentu ada cabarannya dan juga orang kata rintangan yang mereka kena atasi. Nanti kita nak tanya kepada Cik Awang bagaimana mereka memastikan rakyat menyokong usaha mereka ini dan juga untuk memupuk hubungan Jebab ni dalam di antara komuniti di luar bandar. Jadi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan juga topik tadi yang kita kupas dah, kita dah bincang banyak, Sharon. Kita bincang peranan, transformasi dan juga penggunaan digital serta call center. Dan kepada anda di rumah, kalau anda baru tonton, topik yang kita bincangkan hari ini adalah transformasi Jebab dalam memperkukuh jalinan bersama masyarakat. Itu yang penting. Kalau tak ada masyarakat ataupun rakyat, organisasi itu mungkin kita katakan tak kukuh. Betul, perlu saling mendorong, saling sokong di antara semua pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Betul. Ya. Jadi kita terus kepada tetamu kita, Cik Awang. Ya, Cik Awang. Masih lagi di talian ya, Cik Awang? Yes, masih lagi, Cik. Masih lagi. Baik, Cik Awang, bagaimana pihak anda memastikan rakyat menyokong usaha anda dan adakah terdapat sebarang aktiviti atau program kemasyarakatan yang pihak Jebab jalankan untuk memupuk hubungan Jebab dalam komuniti di luar bandar especially? Okey, menyentuh mengenai program kemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak kami, pihak Jabatan Bekalan Luar Bandar Sarawak sejak tahun 2018, 2019, 2020. Walaupun dalam musim pandemik also kita juga menganjurkan community engagement tapi bersifat mengikut SOP yang ketat. Pelbagai projek ataupun program yang kita telah laksanakannya, terutama sekali di kawasan-kawasan yang dianggap panas dengan isu bekalan airnya. Contohnya, kami selalu engage dengan penduduk-penduduk di Kabong, di daerah Kabong Betong. Ya. Walaupun alhamdulillah ketika ini mereka menikmati bekalan air bersih dan terawat ini dengan baik pada ketika ini setelah beberapa projek bekalan air telah diselesaikan. Itu antara contohnya community engagement. Juga kita melibatkan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Datuk Stephen Rudiana Utom, our Minister of Utility, dan juga Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Menteri Muda Bekalan Air Sarawak, yang sama-sama kami bawa untuk to engage with the community, berjumpa dengan masyarakat dan to inform ataupun explain, menerangkan apakah program-program yang dilaksanakan dalam kami menyelesaikan seberapa segera isu-isu bekalan di beberapa kawasan kritikal. Kita juga banyak program kita buat di program pendidikan SAWAS ini. SAWAS ini adalah satu projek community-based projek
yang mana projek ini dia tidak dihubungkan dengan pipeline. So dia ada satu sistem tersendiri. Itu tugas dan peranan kami untuk mendidik penduduk-penduduk di rumah panjang. Bagaimana menggunakan sistem bekalan air yang disediakan, bagaimana kita untuk treat water dan sebagainya, bagaimana kita menjimatkan bekalan air. Itu program-program yang kita engage. Banyak tempat yang kami sudah pergi sejauh di Long Seridan, Miri, kita juga pergi ke rumah Untas di Kapit, kita juga pergi ke rumah Nimping di Serai Aman, kita juga pergi ke rumah Banta di Bintulu. So banyak program yang kita engage supaya masyarakat akan memberi kerjasama kepada pihak kami. Dan akhirnya apabila mereka mendapat maklumat yang sahih dan tepat, segala fitnah ataupun perkara yang tidak enak itu kita berjaya tangkis secara terus info itu kita berikan, maklumat itu kita berikan kepada masyarakat. Begitulah Jess dan Sharon ya. Ya, dan juga kita dapat lihat ya Sharon, maksudnya isu-isu di Kabong Betong boleh diputarkan dan juga maksudnya boleh diselesaikan. Baru-baru ini Sharon ada official visit lah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ke Kabong Betong pada 18 September. Dan juga kita dapat lihat ya pemantauan masalah bekalan air berhubung dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ke daerah Kabong. Kita dapat lihat engagement tu ada. Engagement tu ada. Kita tahu bahawa kerajaan ni bekerjasama dengan Jebal ni dalam usaha untuk melakukan aktiviti ataupun program kemasyarakatan bersama dengan masyarakat. Tapi kita nak tahulah juga ya Encik Awang, bagaimana sambutan masyarakat dan komuniti setempat terhadap aktiviti dan program kemasyarakatan ini? So far alhamdulillah sambutan ataupun dokongan daripada komuniti itu sangat baiklah kepada pihak kami. Sebabnya yang pertama mereka inginkan informasi dan maklumat yang betul dan tepat. Terus daripada pihak berkuasa yakni Jebab lah yang menyelenggara serta mengurus sistem bekalan air di situ. Contohnya isu di Kampung Pulang, di Lawas, isu di especially kawasan-kawasan yang kritikal macam Kabong lah. Saya berapa kali tahun depan lebih daripada 10 kali we engage with the community leaders there. Walaupun dalam keadaan pandemik kita jumpa juga tetapi dalam keadaan SOP yang ketat ya. Because why? We want to explain. Kita nak menjelaskan kepada mereka bahawa ini projek yang kita rancang. Tidak lama dia akan siap dan kalau siap it will benefited ataupun memberi manfaat kepada penduduk di Kabong. Itu hasil usaha daripada pihak Jebab. Dan akhirnya penduduk community leader itu akan memberitahu kepada penduduk kampung. Sabar, kejap, Jebab tengah usaha dan alhamdulillah sihat. Kini mereka telah menikmati. Walaupun pada awalnya I tell you Jeff and Sharon, nak pergi ke Kabong dulu, nak guna baju lambang Jebab pun kita takut. Sebab isu sangat panas. Tetapi apabila kita memberi penjelasan yang baik dengan penuh berhikmah dan sebagainya, dan mereka menerima segala kita punya perancangan dan kita selalu engage dengan mereka dan akhirnya mereka tahu ini yang Jebab tengah lakukan sekarang. Macam itulah Jason dan sambutannya alhamdulillah sangat baik. Jadi kita boleh simpul kat sini bahawa masyarakat setempat, komuniti setempat ni kan just dia memberi kerjasama kepada Jebab ni dalam usaha untuk pihak Jebab ni memastikan seluruh penduduk kawasan luar bandar khususnya mendapat bekalan air yang bersih. Jadi dia perlukan sokongan lah seperti yang dikongsikan oleh Encik Awang. Ya, seperti yang saya katakan tadi Sharon, kalau tak ada rakyat ataupun masyarakat yang menyokong, jadi organisasi itu tak kukuh. Dan Encik Awang, memasuki hampir 2 tahun pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk kita di Sarawak, apa antara cara ataupun kaedah yang dilakukan oleh pihak Jebab Sarawak untuk terus menjalin ataupun memperkukuhkan jalinan bersama masyarakat, especially-nya di luar bandar? Mengenai persoalan pandemik ini, I think semua jabatan memang affected lah, terutama sekali kita ni. Jebab ini saya ingin mewawarkan kami ini juga frontliners ya, sebab pekerja-pekerja kami di Lodi Rawatan Air itu memang bekerja 24 jam walaupun musim pandemik. Sebab ketika musim pandemik PKP 1.0 tahun lepas, kebanyakan kita duduk di rumah saja dan memerlukan more water di rumah. So itu tugas kami untuk to ensure that air ini consistently
kita bekalkan kepada para pengguna. Itu tanggungjawab kami lah. Jadi musim pandemik juga kita engage with community menggunakan social media, kita gunakan Facebook, kita gunakan Instagram kita dan juga menggunakan WhatsApp. Kita ada group dengan community leaders. So itu cara waktu kita pandemik ini. Dan satu lagi caranya, walaupun setelah kita dalam musim pemulihan ini, kita juga pergi ke lapangan kalau tempat-tempat itu very critical untuk pihak kami berada di lapangan. Contohnya kita membawa Yang Berhormat Assistant Minister pergi melawat site visit. Kita bawa sekali community leaders to join the visit supaya community leaders ini tidak ramai, hanya 5 hingga 10 orang. Kalau dulu community engagement sebelum pandemik, ia melibatkan ratusan orang kampung bersama kami. Now musim pandemik ini just melibatkan very limited numbers of participants, which is macam around 5 hingga 10 orang. Dan akhirnya community leaders ini yang akan dalam grup mereka masing-masing lah menyebarkan informasi-informasi terkini daripada pihak kami kepada masyarakat setempat. Walaupun pandemik, tetap juga community engagement itu dilakukan melalui platform-platform yang kami ada. Facebook kami, Instagram kami, Twitter kami, itu platform-platform digital. Dan juga kita ada call center sekarang. Call center ini sangat bermanfaat kepada masyarakat. Dulu nak call jebab ini susah sebab office hours. Now, this call center 24 jam. Kalau mereka ingin komplain, mengadu dan sebagainya, 24 jam we will entertain komplain aduan daripada masyarakat. Walaupun pada musim pandemik. Kita lihat Jess bahawa walaupun musim pandemik ini tapi engagement pihak Jebal ni dengan masyarakat sentiasa berjalan menerusi laman-laman sosial seperti Facebook dan juga laman web rasmi jabatan daripada jabatan itu sendirilah Jess. Jebab Sarawak dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Sarawak dan juga sentiasa kita nampak keprihatinan mereka secara berterusan kepada masyarakat sebenarnya. Dan juga Cik Wang, terima kasih kerana sudi bersama kami dari Set Sejahtera Asia. Semoga di masa akan datang Cik Wang boleh datang sendiri ya di Set Sejahtera Asia ya. Kita selalu luka anda ya. Okey, kalau keadaan sudah reda nanti, okey Cik Wang boleh datang dan bertemu dengan kami berdua Sharon. Kita lepak-lepak minum kopi. Kita kupaskan lagi isu ni dengan boleh mendalam. Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Wang ya. Terima kasih Cik Wang. Sharon, kita akan bye-bye. Seterusnya Sharon, kita akan kupas mengenai isu semasa nanti. Tapi sebelum tu kita nak berehat sebentar Sharon, nak minum dulu. Kita nak bagi peluang kepada penonton kita mungkin pada ketika ini sedang menyediakan juadah sarapan ataupun mungkin sedang menikmati sarapan mereka. Kita bagi peluang pada mereka. Pada anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya Sharon Kezia dan juga Jessica Chung hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi saya kira segmen ini merupakan segmen antara yang favourite lah penonton kita ya Jess sebab mereka menantikan berita-berita terkini yang kita akan sampaikan kepada anda dan juga apa yang saya akan sampaikan ini saya kira merupakan satu perkabaran baik buat masyarakat Malaysia khususnya kerana dalam rancangan Malaysia ke-12 ini menjurus ke arah memperkasakan rakyat dan negara dalam menepani apa jua cabaran mendatang dengan menggariskan matlamat keluarga Malaysia makmur, inklusif, mampan. Rancangan Malaysia ke-12 dirangka dengan cukup teliti dan hala tuju cukup jelas ke arah mempersiapsiagakan keluarga Malaysia untuk menikmati taraf hidup yang lebih baik. Jika kita lihat peruntukan pembangunan sebanyak 400 bilion pada rancangan Malaysia ke-12 ni jika nak dibandingkan 260 bilion dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Dan tema peruntukan pembangunannya pula adalah menjana semula ekonomi, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti serta melonjakkan kemampanan. Dan dalam pada itu juga kan Jess, bidang pendidikan dan golongan belia turut mendapat manfaat dalam rancangan Malaysia ke-12 ni apabila pendidikan STEM diperkukuhkan, persekitaran sekolah akan dijadikan lebih kondusif, memperkasakan program TVET,
mewujudkan sistem lebih fleksibel dan memantapkan peranan anak muda dalam pembangunan negara. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini juga memberikan penekanan dalam melonjakkan pembangunan negeri-negeri kurang membangun, khususnya negeri Sabah dan Sarawak, di mana perhatian yang khusus dan lebih diberikan dalam pembangunan infrastruktur asas, pendigitalan, pendidikan, pembangunan ekonomi, perkhidmatan penjagaan kesihatan, Jess. Jadi kalau terlihat boleh rumuskan di sini bahawa rancangan Malaysia ke-12 ni sebenarnya adalah manfaat untuk semua orang, semua banyak golongan, aspeknya. tidak terkecuali sebenarnya, Jess. Ya, banyak aspek yang menarik perhatian, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai kerajaan pengenal Pelan Bantu Graduan sebenarnya, Sharon. Kita tahu jumlah graduan dilahirkan IPT melebihi keperluan tenaga kerja yang menjadi antara faktor ramai siswa sebenarnya tengah menganggur sekarang ni, Sharon. Tapi dengan adanya pelan strategi keboleh pasaran graduan 2021-2025 dan juga Job Creation Strategic Plan 2021-2023 telah diperkenalkan untuk membolehkan negara menyediakan tenaga kerja berdaya tahan dan berkemahiran tinggi. Sebab kita ramai antara graduan dia ambil bidang ni tapi tak sesuai dengan kerja dia sekarang ni, Sharon. Kita faham keadaan itu, tapi jika kita lihat dalam keadaan sekarang ni, saya kira golongan belia ni dia perlu sediakan diri sendiri dengan apa sahaja cabaran yang akan mendatang. Mungkin mereka perlu memperkayakan diri sendiri dengan kemahiran luar selain daripada bidang yang mereka kuasai ini untuk mempersiapkan diri mereka lah dalam dunia pekerjaan yang luar. Kerana saya faham, kadang-kadang apa yang dimohon oleh graduan itu tidak sama seperti apa yang dikuasai ataupun apa yang dipelajari sewaktu zaman di IPT ataupun zaman di IPTS. Jadi saya kira dia perlu mengambil langkah ataupun inisiatif yang berbeza dengan berfikiran lebih kreatif dengan mencuburi diri mungkin dalam kemahiran-kemahiran yang tidak pernah dicuburi untuk mempersiapkan diri dia. Ya, siapa tahu itu adalah dia punya kekuatan sebenarnya, Sharon. Dia tak dapat discover sendiri sebenarnya. Kita tak dapat discover apa skill kita sebenarnya. Kita cuba, kita tahu apa yang kita boleh buat. Betul, Jess. Seterusnya, Jess. Hari Berita Sedunia 2021. Apa Hari Berita Sedunia 2021? Mengenai siapa-siapa yang bekerja di kewartawanan, apa semua tu, kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Berita Sedunia 2021. Okey, semalam pada 28 September, Hari Berita Sedunia telah disambut dan inisiatif global yang menyokong wartawan dalam memberikan berita ataupun maklumat dipercayai kepada rakyat dan demokrasi. Kita tak nak ada berita-berita yang palsu disebarkan. Sebenarnya wartawan ataupun mereka yang bekerja di bidang kewartawanan ini memainkan peranan sebenarnya, Sharon. Apa yang keluar daripada mulut mereka ataupun semua maklumat yang mereka perolehi itu akan disampaikan kepada mereka yang berada di luar sana. Dan adalah penting kerana kewartawanan ini dia mempunyai integriti yang tersendiri di mana mereka ni dipertanggungjawabkan dan diamanahkan untuk menyampaikan maklumat yang sahih, dan rakyat sebenarnya mengharapkan mereka mendapatkan maklumat yang sahih dan kepercayaan mereka kepada bidang kewartawanan ni sangat tinggi, Jess. Jadi kalau kita dapat lihat sini, siapa yang terlibat dalam bidang kewartawanan ni bukan hanya dunia glamour semata-mata, tetapi mereka memikul tanggungjawab dan amanah yang digalas itu sangat tinggi, Jess. Macam Jess sendirilah, seorang wartawan juga, pembaca berita dan juga host juga. Betul. Banyak yang kita belajar sebenarnya, Sharon. Macam saya sendiri, saya pernah pergi ke kawasan yang banjir, yang agak tinggi, tahu tak? Sehingga kan rumah tu dia menutupi bumbung rumah tu. Jadi masa saya tengah buat stand up, ada pula ular kecil dekat tepi tu. Menakutkan. Tapi saya buat stand up, kita kena profesional lah, Sharon. Jadi itu adalah pengalaman yang berharga sepanjang saya bekerja menjadi wartawan di Jadi TVS. itu juga saya kira wartawan ni mungkin di negara kita ni kita bersyukurlah kerana keadaan negara kita dari segi keselamatan itu masih stabil. Kalau kita lihat di negara luar itu, mereka wartawan ni terpaksa turun ke padang, ke kawasan yang tidak selamat seperti berlaku kerusuhan, seperti berlaku peperangan, di mana wartawan ini kita boleh katakan merisikokan nyawa mereka sendiri hanya untuk membawa berita yang sahih dan berita yang benar kepada rakyat seluruh dunia, Jess. Ya, dan juga tidak menolak kemungkinan lah mungkin wartawan di negara kita sendiri akan juga turun padang kalau ada isu seperti itu. Namun syukur isu seperti itu tidak berlaku di negara kita sendiri, Sharon. Dan seterusnya, Sharon, sebenarnya Hari Berita Sedunia semalam kan, ni ada pemulihan lapisan ozon tanggungjawab semua kan. Jadi ada juga Hari Ozon Sedunia, Sharon. Okey. Sebenarnya sambutan Hari Ozon Sedunia, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak telah menganjurkan dua aktiviti utama, iaitu Ozone for Life Virtual Run
dan Ops Gerak dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Ini untuk mempromosikan gaya hidup lestari lah dalam aspek penjagaan alam sekitar, kepada masyarakat melalui kegiatan sihat tanpa menyumbang kepada pelepasan bahan pemusnah lapisan ozon. Kita boleh katakanlah sambutan Hari Lapisan Ozon Sedunia ni adalah untuk menjaga ataupun create awareness kepada semua masyarakat bahawa pentingnya kita menjaga bumi. Betul. Bila cakap pasal menjaga bumi tu, saya kira yang merupakan ini adalah kerjasama daripada semua dan ibu bapa boleh menerapkan sifat kasih sayang itu, sifat kasih sayang terhadap alam sekitar itu dari peringkat kanak-kanak masih kecil supaya mereka dapat menjaga dan melindungi bumi ini. Daripada peringkat kecil lah kita menerapkan nilai kasih sayang kepada alam sekitar, seperti tak payah nak buat aktiviti yang besar-besaran je, seperti tidak membuang sampah, menjaga kebersihan itu pun sudah dapat membantu sedikit sebanyak. Macam kita bawa kereta kan Sharon, kena tengoklah asap kereta, asap kenderaan juga sebenarnya menyumbang kepada penghasilan ozon di permukaan bumi. Jadi kalau anda nampak asap kereta ada keluar hitam kepuk tu, servislah kereta anda. Okey, jalan seterusnya Jess. Okey, seterusnya kita akan mengupas mengenai, kita tahu ya, sambutan ulang tahun kelahiran ke-85 yang di Pertua Negeri Sarawak Tuan Sri Abdul Taib Mahmud akan diraihkan selama 3 hari mulai 8 hingga 10 Oktober 2021 secara sederhana dengan mematuhi peraturan operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dan antara yang menarik minat saya sebenarnya Cheryl adalah teater musikal irama dan lagu akan diadakan pada 10 Oktober 2021. Yang menariknya lagi, artis yang ada dijemput untuk menyanyi ataupun mendendangkan lagu-lagu P. Ramlee. Antaranya adalah Dayan Nurfaizah dan juga Hafiz Suib, Fairuz Misran, Mal Imran, Alif Teno, Hijrah Yahya, Chien Ang, Norman Ningkan. Sambutan hari jadi itu nanti akan dimulakan dengan majlis kesyukuran lah pada 8 Oktober di Masjid Jamek Putrajaya. Dan juga kita akan bersiaran langsung juga di TVN sepanjang 3 hari itu nanti. Satu saat, kita boleh katakan ini satu event yang kita nantikan. Ini bukan senang kita nak melihat event besar seperti ini disambut. Dia event untuk meraihkan ulang tahun. Tapi kan Jess, saya terfikir adakah kita dijemput juga Jess? Jemput. Kalau tak jemput pun saya nak datang. Tak adalah. Tapi kena ikut kuota ya. Tak boleh masuk sebarang ya Sharon. Ya, betul tu, saya faham. Kita kena sentiasa ikut protokol dan prosedur yang ditetapkan. Jadi kita teruskan dengan topik kita. Hari ini kita akan kongsikan seperti biasa, saya akan kongsikan COVID di Sarawak, manakala Jess pula akan kongsikan kes COVID di Malaysia. Satu perkabaran yang mendukacitakan apabila terdapat 16 kes kematian yang dilaporkan setakat semalam, menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 seramai 794 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sarawak masih merupakan negeri yang mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang paling tinggi setakat ini, di mana terdapat 2,358 kes baru positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 204,170 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif ialah 115. Daerah Kuching masih mencatatkan jumlah kes yang sangat membimbangkan sebanyak 657 kes, diikuti Sibu 255, Bintulu 183 kes, Miri 181 kes, Samarahan 134 kes, Limbang 121 kes dan daerah-daerah yang lain. Dan terdapat 12 lokasi yang masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan 3 lagi lokasi dilanjutkan di bawah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan berita baiknya Jess, 12 lokasi ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan itu adalah merupakan perincian di Sarawak sendiri ya Sharon. Manakala di keseluruhan negara pula, di Malaysia sendiri, jumlah kes COVID-19 telah naik semula Sharon. Jumlah kes baru jangkitan COVID-19 kembali mencatatkan peningkatan dengan 11,332 kes dicatatkan semalam, berbanding hari yang sebelumnya hanya 10,959 kes. Dan 247 kes yang direkodkan adalah kategori 3, 4 dan 5, berbaki 11,085 kes adalah kategori 1 dan 2. Menjadikan jumlah kumulatif kes dilaporkan di Malaysia secara keseluruhannya adalah 2,220,819
526 kes setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham juga berkata Sarawak tetap mencatatkan kes tertinggi dengan 2,358 kes, diikuti Johor 1,319 kes, Selangor 1,231 kes. Dalam tempoh 24 jam lalu juga, jumlah pesakit memerlukan bantuan pernafasan pula adalah seramai 574 orang dengan 369 daripadanya disebabkan COVID-19, manakala selebihnya masih lagi dalam siasatan. Sementara itu, jumlah pesakit yang sembuh kekal melebihi kes baharu iaitu sebanyak 14,160 manakala jumlah kematian baharu yang direkodkan pula adalah sebanyak 258. Jadi kita nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan selepas ini Cheryl, kita akan membincangkan mengenai tajuk depresi. Depresi. Apa yang anda perlu tahu? Kita akan bersama dengan pakar sekretari lepas ini. Betul. Kita tonton dahulu video ini. Putri Santuba sejinjang kisah lama zaman mensia maya Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak, manisi ada dapat dilawan, anak dan dewa turut kayangan. Santubong puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Satu harinya dua kelahi beranok-anok si henti-henti. Seorang memadah diri bagus agi, seorang si ngalah wala sampai ke mati. Santubong puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Udah lejuknya dua kelahi, lalu bertukuknya dua puteri. Sejinjang mengayun alok ke pipi, lebih Santubong sampai gitu hari. Tapi Santubong membalas jua, lalu ditikam batang belidak sampai terkena sejinjang kepala, lalu berterabur jadi pulau gerak. Kisah Santubong, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan, kini tu tinggal jadi
Ya, terus kembali bersama saya Syarin Kizia dan juga Jessica Chum. hanya dalam siaran Sejahtera Asia dengan topik kita yang kedua adalah depresi, apa yang anda perlu tahu. Menjelang abad ke-21, tekanan, kemurungan, kebimbangan dan isu yang berkaitan personaliti sering diperkatakan dalam masyarakat dan menjadi perbualan hangat di media masa serta media elektronik. Persekitaran yang semakin terdesak pada masa kini menyebabkan pelbagai golongan berada dalam keadaan tertekan bagi bersaing dalam meneruskan perjuangan hidup. Dengan itu, wujud pelbagai sikap dan tingkah laku yang membentuk personaliti individu yang berbeza-beza. Kelainan personaliti individu yang berbeza-beza ini seperti personaliti yang positif dan negatif membawa kepada perbezaan tahap tekanan yang dialami oleh seseorang individu. Tahap tekanan yang tinggi akan membawa kepada personaliti yang negatif yang mananya akan mengganggu fungsi kehidupan dalam masyarakat. Manakala personaliti yang positif pula membawa kesejahteraan hidup yang normal. Oleh itu hari ini kita akan membincangkan topik ini dengan lebih lanjut. Depresi, apa yang anda perlu tahu bersama dengan Dr. Stephanie Ong Boon Keng, pakar sekretari Hospital Sentosa Kuching. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Selamat pagi. Khabar baik. Apa khabar? Khabar Sihat baik, juga, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami, ya, Doktor, dalam siaran Sejahtera Asia pada pagi ini. Ya, Dr. Stephanie, kita sering kali sahaja mendengar orang ramai seperti golongan remaja, selebriti, influencer bercakap mengenai depresi atau kemurungan. Tetapi apakah definisi sebenar kemurungan jika dilihat daripada konteks neurofisiologi dan psikologi? Okey, dari sudut medical, kita biasa gunakan definisi dari American Psychiatric Association iaitu kriteria DSM-5. So, ini kemurungan klinikal merupakan satu gangguan emosi atau perasaan yang menyebabkan seseorang itu kerap berasa sedih atau kosong atau hilang minat dalam aktiviti-aktiviti harian. Dan untuk definisi ini, simptom-simptom ini dialami selama sekurang-kurangnya 2 minggu dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfungsi seperti biasa. So, dia punya function adalah affected lah. Dalam kes ini juga ada simptom-simptom lain lah yang dalam kriteria itu. So, selain gangguan emosi, seseorang yang murung juga kerap berasa dirinya tidak berguna, tiada harapan untuk masa hadapan, rasa bersalah tanpa sebab dan mudah putus asa atau pesimistik. Dan juga ada simptom-simptom lain termasuk sukar untuk menumpukan perhatian terhadap kerja, pelajaran, aktiviti harian, cepat marah, sukar tidur, perubahan selera makan, rasa letih, tidak bertenaga. Okay. Kalau dia menjadi lebih teruk, katakan kemurungan klinikal yang serius, dia mungkin membuatkan orang itu berasa lebih baik mati daripada hidup. Atau mungkin fikiran ingin bunuh diri atau percubaan bunuh diri. Bila dia jadi lebih serius lagi, dia mungkin disertai dengan simptom-simptom psikotik seperti halusinasi dan delusi. So, inilah definisi yang diberikanlah oleh DSM dari American Psychiatric Association. Ya, kemurungan klinikal, gangguan emosi atau perasaan, sentiasa sedih dan juga berlanjutan kan selama 2 minggu tu agak lama tempohnya. Sebenarnya kita tahu ada stres, ada depression dan juga kita tahu anxiety pun ada juga merupakan salah satu penyumbang kepada masyarakat, kemurungan masyarakat. Tapi kita nak tahu perbezaannya, Doktor. Apa antara perbezaan depresi, kebimbangan tu, anxiety dan juga stres? Okey, senang kata ialah kemurungan adalah gangguan emosi. Dan dia punya ciri yang very prominent ialah sedih, kosong, hilang minat. Bila kita cakap pasal anxiety atau kecelaruan kebimbangan, dia digejali dengan perasaan bimbang, resah, gelisah. Okey, seseorang itu akan berasa tertekan, tegang, berpeluh, berdebar-debar dan berasa takut melampau akan bahaya yang mereka tidak ketahui puncanya. So ini adalah perbezaan, the main perbezaan lah antara kemurungan dengan anxiety. Tetapi dalam kemurungan, seseorang juga boleh mengalami anxiety juga atau kebimbangan. Bila kita cakap pasal tekanan atau stres pula, tekanan atau stres sebenarnya bukanlah satu penyakit. Dia merupakan satu desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku pada mereka. So stres tu atau tekanan itu jika kita tidak tangani dengan betul, dia boleh mencetuskan penyakit mental seperti kemurungan dan anxiety.
Maksudnya daripada stres ni, kalau kita tak dapat handle pun Cheryl, akan mencetuskan kemurungan, depresi dan anxiety, perasaan tu. Sentiasa saling berkaitan. Kalau kita lihat di sini, sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu peningkatan sebanyak 143% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan laporan daripada Polis Diraja Malaysia, jumlah itu meningkat 1.4 kali ganda berbanding 262 kes sahaja pada tahun ini. Dan peningkatan dalam kematian akibat kes bunuh diri yang dilaporkan di Malaysia pada tahun 2020 iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihatkan Jess, daripada tahun 2019, 2020 dan 2021 ini menunjukkan peningkatan yang menyedihkan Jess. Terdapat peningkatan kes bunuh diri di mana kita tahu dalam dua tempoh ini berlakunya pandemik dan ramai dalam kalangan masyarakat kita yang kehilangan punca pendapatan dan berada dalam keadaan tekanan, di mana saya kira ia merupakan salah satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu stres dan boleh cenderung untuk membunuh diri, ya Jess. Tapi Dr. Stephanie, kalau kita sebagai orang yang individu yang prihatin, bagaimana kita hendak mengenal pasti simptom atau psikopatologi seseorang individu yang berisiko mengalami kemurungan? Sebagai orang awam, kita boleh nampak perubahan pada seseorang itu. Orang tu nampak macam sedih atau dia meluahkan perasaan. Katakan dia rasa sedih atau kosong. Dia hilang minat dalam aktiviti-aktiviti yang diminati sebelumnya atau mula untuk tidak membuat aktiviti yang dia perlu buat macam belajar, buat kerja rumah, pergi kerja. Orang tu juga nampak letih, lesu, tak bertenaga. Orang tu mungkin menunjukkan gangguan tidur seperti mungkin tak dapat tidur atau bangun terlalu awal atau terlalu banyak tidur. Dari segi pemakanan mungkin ada hilang selera makan, penurunan berat badan. Dan yang lain saya dah ada cakap tadi lah, dia mungkin bila luah perasaan tu dia rasa dia cakap nak putus asa lah, rasa tak berguna, rasa dia bersalah dan mungkin ada luahan berkenaan kematian atau fikiran nak bunuh diri. Tapi kan doktor, kalau kita lihat saya pernah terbaca di laman sosial ada yang mengatakan apabila ahli keluarga lah, rakan terdekat mereka membunuh diri, tapi sebelum itu dia tidak menunjukkan sebarang simptom seperti yang doktor kongsikan. Jadi apabila mangsa ini membunuh diri, keluarga dan juga rakan terdekat ni merasa terkejut sebab mangsa tidak menunjukkan sebarang gejala atau simptom seperti yang telah dikongsikan oleh doktor. Bagaimana kita nak menepasti golongan yang tidak menunjukkan sebarang simptom ni tetapi mereka berada dalam depresi, tekanan atau kemurungan? Saya rasa dalam konteks ini hubungan kekeluargaan dengan kita punya concern terhadap kawan-kawan, rakan-rakan itu pentinglah. Saya rasa dalam konteks ini mereka tidak begitu rapat dan tidak meluangkan masa untuk berbual dengan orang yang meninggal dunia itu. So untuk kita kenal pasti tu kita kena ada rapat sedikit dan kita kena tanya kamu okey ke, bagi dia masa untuk meluahkan perasaan dia. Kalau kita biar je dan anggap semua benda okey, kadang-kadang kita tidak akan nampaklah, especially kalau seseorang tu yang dia jenis yang strong will, dia nak menunjukkan dia tak nak menyusahkan orang lain dan dia menunjukkan satu front yang dia tu okey, tak ada masalah. So kes-kes macam inilah yang membawa kepada kejutan untuk keluarga mereka. Yang penting ialah kita kena care for each other lah dengan tanya keadaan pada masa-masa susah. Kalau kita lihat ya Sharon, kira-kira dalam 20% dalam kalangan orang dewasa berusia daripada 13 ke 17 tahun juga, mereka juga ada mengalami kemurungan. Namun saya nak tanya sendiri kepada doktor. Dr. Stephanie, ada tak kanak-kanak yang menghidapi penyakit kemurungan dan bagaimana kita nak tahu? Sebab kadang-kadang ni susah kita nak baca. Kanak-kanak ni kita tak dapat nak detect. Betul. Ya, so kanak-kanak juga boleh mengalami kemurungan. Ia tidak begitu not so rare lah. Dan kalau diikutkan kanak-kanak yang mengalami kemurungan ni, tanda-tandanya ada yang berbeza berbanding dewasa. So kalau kita nampak di kalangan kanak-kanak, biasanya ialah perubahan tingkah laku yang kerap tengoklah. Atau kanak-kanak mungkin ada mengadu sakit-sakit badan, atau dia cepat marah, tak dapat bertolak ansur, kerap bergaduh di sekolah ke dengan adik-beradik ke, atau menunjukkan tanda-tanda biologi lah seperti kurang selera makan, gangguan tidur, atau rasa takut dan panik. Kalau kita ikutkan ada banyak faktor lah yang membawa kepada kemurungan di kalangan kanak-kanak.
biasanya ialah masalah keluarga. Kalau ada konflik perkahwinan di rumah, penceraian atau any kes-kes dera atau masalah kewangan dalam keluarga atau masalah psikososial lainlah mengikut kawan ke sekolah ke atau juga kes-kes macam penyalahgunaan dadah juga boleh memberi kesanlah kepada kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. So memang ada dan ibu bapa kenalah peka terhadap anak-anak mereka lah dalam untuk mengenal pasti kemurungan di kanak-kanak sebab kita kena ambil tindakan yang cepatlah supaya dia tidak berlarutan. Jadi kalau dilihat tu Jess sebenarnya adalah faktor dalaman dan faktor luaran tu mempengaruhi individu itu untuk menjadi kemurungan, untuk mengalami keadaan kemurungan, anxiety dan juga stres. Tapi kita pun nak tahulah doktor, adakah penyakit depresi ini dapat disembuh atau dirawat dengan pengambilan ubat-ubat dan temujanji bersama dengan pakar psikiatri ataupun adakah ada alternatif lain untuk merawat kemurungan selain daripada yang disebut di atas? Okey, mengikut kajian memang dah bertahun-tahun kita buat kajian ubat-ubatan penyakit kemurungan ini. Memang penyakit kemurungan ini boleh dirawat dan boleh sembuh dengan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor psikiatri. Tapi saya faham memang ada banyak stigma terhadap ubat-ubatan dan berjumpa dengan pakar psikiatri. Sebenarnya rawatannya bukan sahaja ubat. Sekiranya kemurungan itu tidak serius, doktor boleh syorkan rawatan psikologi seperti counselling, psikoterapi, di mana kita boleh membantu seseorang itu mengatasi kemurungannya. Tetapi sekiranya penyakit itu dah serius, nak bergantung kepada rawatan psikologi sahaja memang tidak cukuplah. Memang perlu ubat-ubatan sebab sebab seseorang mendapat depression atau kemurungan ialah disebabkan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak. So ubat-ubatan inilah yang membantu menyeimbangkan bahan kimia itu dan membantu dalam dia sembuhlah. So kalau dikatakan alternatif lain, kalau ikutkan dari segi bahagian psikiatri, kita ada modaliti rawatan lain untuk penyakit yang lebih serius seperti electroconvulsive therapy dan TMS. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi ialah alternatif dari segi yang bukan medical tu, saya tidak ada any bukti lah yang benda-benda itu akan membantu dari segi kemurungan. Yang kita tahu ialah gaya hidup sihat dari segi fizikal dan mental, belajar cara mengatasi stres, ada sokongan psikososial yang bagus daripada kawan-kawan, daripada keluarga. Benda-benda ini juga akan membantu dalam seseorang sembuh dari depression. Syirah, kita boleh cuba bagi tahu mereka, telefon atau mesej saya sekiranya mereka perlukan bantuan ataupun kita tanya khabar mereka, kita maklumkannya kita ada sentiasa ada di sini untuk bantu mereka. Sentiasa mengambil berat di antara satu dengan lain. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Stephanie Ong Bong Keng, pakar psikiatri Hospital Sentosa di atas perkongsian yang saya kira informasi yang sangat berguna. Bukan saja kepada kita berdua saja Jess, tetapi kepada semua di luar sana. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa ikuti kami di laman sosial FB Sejahtera Asia dan IG Sejahtera Asia. Kami harapkan perkongsian kami pada pagi ini sedikit sebanyak dapat memberikan anda informasi dan rujukan yang anda dapat gunakan suatu hari kelak. Jadi setakat ini saja perkongsian kami, sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Shirin Kezia. Saya Jessica Chung. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia, dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye.